Perlukah aku kabarkan yang ku alami? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du. Untuk memberkati majlis kita pada petang ini, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayah Allah. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memperpanjangkan usia kita. Dan pemanjangan ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan dalam keadaan kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, satu nikmat yang lagi dan lagi perlu kita syukuri sebaik mungkin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk kita kekal dalam nikmat iman dan Islam ini sehingga akhir hayat kita, malah dia boleh dibangkitkan suatu ketika nanti di Yaumul Mahsyar nanti, kita pun dibangkitkan bersama-sama dengan golongan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana taufik dan hidayah Allah. Allah Subhanahu wa taala memberi ruang dan peluang kepada kita untuk berada dalam satu siri lagi sembang santai. Okey, pada petang ini, walaupun bunyinya perkataan santai, namun begitu saya percaya dan yakin apa yang kita bicarakan ini sesuatu benda yang sangat penting, walaupun dia bukan kuliah, hanya sekadar penjelasan berkaitan isu-isu semasa. Dan sebagaimana yang saya jelaskan sebelum inilah, bahawa dalam siri sembang santai ini saya akan mengambil topik-topik yang dikatakan hot ataupun panas, berada dalam media sosial ataupun pertanyaan-pertanyaan secara langsung ke personal inbox saya ataupun mesej-mesej peribadi saya daripada kalangan anda dan juga orang awam yang mungkin menjadi persoalan bagi mereka. Dan alhamdulillah, beberapa minggu ini kita telah diuja dengan satu keadaan di situasi di mana hampir telah mencapai jumlah herd immunity iaitu 80% berkaitan dengan vaksinasi bagi COVID-19 di Malaysia. Terdapat juga tempat-tempat yang masih lagi belum mencapai 80%. Namun itu ada dah beberapa tempat yang telah mencapai 80% dan telah diwar-warkan juga pihak kerajaan mula untuk menambahkan lagi satu pendekatan, iaitu melebar luaskan program vaksinasi peringkat kebangsaan ini kepada remaja, iaitu mereka yang berumur di antara 12 tahun hingga 17 tahun. Jadi ekoran daripada itu banyak yang bertanyakan kepada saya, adakah vaksin ini sesuai untuk remaja, selamat atau tidak, apakah kesan-kesan sampingan ataupun kemungkinan kesan sampingan yang berlaku, apakah manfaatnya, dan macam-macam lagi soalan yang datang kepada saya lah.
Jadi seperti biasa saya kata, kalau saya ingin menjawab satu-satu soalan itu, satu persatu dari setiap pertanyaan-pertanyaan itu mungkin akan memakan masa yang panjang, maka saya terus membuat satu keputusan. Walaupun dalam kesibukan jadual yang ada, namun begitu saya kata tak apalah, saya ambil peluang satu sebab banyak hari juga dah, mungkin dah saya ingat dah 2 minggu kot, ataupun masuk 3 minggu. Saya bulan 9 ni, kita dah minggu yang ketiga, belum ada lagi pun siri sembang santai dan sebagainya. Jadi mungkin tertanya-tanya juga, masih ada lagi tak sembang santai ni? Sebenarnya ada, dan banyak topik-topik sebelum ini pun yang saya tak dapat, kita tak dapat bicarakan dalam ruangan ini, difaktorkan oleh kesibukan jadual yang amat padat ketika ini. Okay, namun topik ni nampaknya hot 2-3 hari ini. Saya kata saya tak apalah, saya meluangkan sikit masa untuk bersama-sama dengan anda pada petang ini, kurang lebih dalam 1 jam atau 1 jam lebih sikit, untuk kita sama-sama berbicara dan juga melihat apa yang isu-isu semasa ini, yang mana tak boleh lagi-lagi lah buat masa ni kita masih lagi dalam isu COVID-19 yang sedang menghimpit aktiviti ataupun kehidupan semasa kita. Jadi pada petang ini saya akan melihat sedikit daripada sudut pandang yang berbeza. Dan saya maklumkan bahawa persoalan-persoalan yang bertanya kepada saya dari segi konsep keberkesanan vaksin, perlu atau tidak vaksin itu dijalankan kepada remaja, komplikasi yang mungkin akan berlaku ataupun kesan jangka pendek dan jangka panjang dalam program pemvaksinan tersebut, maka sudah tentunya saya tidak akan fokus pada soalan-soalan tersebut. Sebab apa? Sebab itu bukan bidang saya. Jadi saya serahkan kepada mereka yang lebih mahir, yang lebih pakar, sama ada mereka yang menyokong program vaksin itu ataupun yang sebaliknya. Namun apa yang saya nak bicarakan hari ini ialah melihat dari satu sudut yang berbeza, apa yang kita perlu buat. Macam mana saya cakap sebelum inilah, sama ada nak divaksin atau tidak, itu saya serahkan kepada anda. Anda mempunyai justifikasi yang tersendiri, dan mungkin dan saya percaya yakin sebahagian besar daripada anda telah mengambil maklum, mengenal pasti, mencari maklumat sebanyak mungkin dan akhirnya buat keputusan. Dan saya menghormati keputusan anda, sama ada anda ingin vaksin atau tidak, menerima vaksin ataupun mungkin menolak vaksin dan sebagainya, terpulang pada anda. Tapi bagi saya, sama ada anda menerima vaksin ataupun anda menolak vaksin, ada beberapa perkara yang sangat penting yang kita kena lihat secara menyeluruh, yang kita perlu beri penumpuan. Sebab apa? Kedua-dua pihak itu akan mempunyai kesan kebaikan yang besar. Jadi dalam hal keadaan ini, saya menyerahkan kepada anda untuk menerima atau menolak vaksin itu berpandukan kepada maklumat dan juga pengetahuan yang telah anda ketahui. Namun begitu pada petang ini, bicara saya lebih kepada untuk meneruskan kehidupan kita walaupun anda ataupun sama ada anda menerima vaksin ataupun tidak. Sebab dua-dua itu perlu meneruskan kehidupan. Dalam keadaan apa sekalipun, kehidupan kita perlu diteruskan. Jadi sebahagian anda mungkin menerima vaksin, anda perlu teruskan kehidupan. Sebahagian anda juga mungkin menolak vaksin, anda juga perlu meneruskan kehidupan. Maka untuk meneruskan keberlangsungan kehidupan ini, bagi saya kedua-dua ini perlu kita lihat secara kolektif dan holistik untuk kita terus bergerak, maju ke hadapan. Sebab tu saya kata dari sudut menolak atau menerima itu saya tinggalkan kepada anda. Dan sekiranya, saya ulang berkali-kali, sekiranya ada di kalangan anda menerima vaksin sebagai salah satu daripada pendekatan untuk menghadapi wabak COVID-19, dan sebahagian anda juga pula menolak, katakanlah, yang pentingnya di kedua-dua golongan ini bagi saya ialah janganlah sampai kita berpatah hati. Janganlah sampai kita berpecah belah kerana dua keputusan yang berbeza itu. Tak apa, yang tu anda berbeza, relax, sabar, teruskanlah dengan keputusan masing-masing. Tetapi masih ada lagi perkara-perkara lain, perkara-perkara yang perlu kita memberi penumpuan sepenuhnya. Yang mana sama ada sebelum ini kita abaikan, ataupun sebelum ini kita tak sedar, ataupun sebelum ini kita telah laksanakan.
Jadi pada bicara sembang santai pada petang ini, yang saya nak lihat ialah apa yang perlu kita buat. Okay, dengan kata lain, saya katalah saya put aside. Okay, saya letak ke tepi dulu. Okay, ada nak ambil pun satu keadaan yang mungkin perlu berhati-hati. Ada yang menolak juga perlu berhati-hati. Sebab apa saya kata begitu? Sebab contohnya kita ambil bagi siapa yang mengambil vaksin. Okay, yang membuat keputusan mengambil vaksin. Saya tak kata pandangan anda betul, saya tak kata pandangan anda salah. Cuma kita ambil analogi yang simple ini dulu. Analogi simple ini supaya kita tengok secara umum dulu sebagai orang awam. Sebab apabila saya nak berbicarakan ini, bagi saya terpaksa memikir secara mendalam dan memberi satu cadangan ataupun pandangan dari sudut untuk kita bergerak ke hadapan. Okey, sebab apa? Sebab ada dua-dua keputusan itu memberi impak masalah kehidupan kita. So, contoh saya akan ambil satu lah dulu. Okay, ada kalangan anda yang kat sini mungkin buat keputusan lah untuk ambil vaksin. Okey, kita analogi yang simple ini dulu. Okey, yang simple dulu. Maknanya anda bersedia untuk menerima masuk dalam tubuh anda, okey, bahan ataupun yang dikatakan sebagai, saya percaya yakin anda semua bahagian maklum dah, sebahagian daripada atau komponen daripada virus COVID-19 yang telah dilemahkan. Okey, itu satu. Maknanya anda akan memasukkan virus. Anda bersedia untuk diri anda dimasukkan virus. Kita ambil yang itu dulu. Okey, dan melalui teknologi perubatan, okey, dan keadaan tertentu virus yang dimasukkan itu telah dilemahkan. Ambil yang itu dulu. Okey. Dan di samping itu, di samping itu anda juga kena ingat di dalam vaksin itu mengandungi beberapa bahan-bahan yang lain, unsur-unsur yang lain yang diletakkan bersama vaksin itu sama ada dalam bentuk preservatif, penstabil ataupun pengawet ataupun mungkin pemangkin ataupun booster. Okey, maknanya itu elemen-elemen yang ada dan sudah tentu barang tentu benda itulah benda asing daripada tubuh kita. Okey, maknanya ialah satu komponen. Okey, satu komponen. Ini ambil satu sudut. Orang nak ambil dulu. Saya nak bawa satu sudut ni supaya orang nak ambil sebab saya nak bawa lah apa yang perlu kita buat sebenarnya. Okey, jika kita telah membuat keputusan untuk mengambil vaksin. Okey. Okey, maknanya dua komponen. Satu virus yang dilemahkan, satu ialah bahan-bahan yang yang diletakkan pada vaksin itu untuk melaksanakan aktiviti pemangkin ataupun pengawet ataupun penstabil kepada vaksin tersebut. Okey, kita ambil tu. Dan hakikatnya ketiga-tiga itulah benda asing. Clear kat situ dulu Maka apabila secara umum je dulu, secara umumnya apabila benda asing nak dimasukkan dalam tubuh kita, sudah tentunya dia memerlukan reaksi tubuh kita balik. Okey, maknanya tubuh kita bertindak balas untuk memproses bahan itu sama ada menerimanya atau menolaknya ataupun menggunakan pakainya sebagainya. Okey. Jadi dengan kata lain, kita sebagai penerima vaksin ini memerlukan menjadi host kepada bahan tadi, dimasukkan bahan tadi dan semestinya ketika dan saat bahan itu dimasuk dan selepas bahan itu dimasuk, tubuh kita mestilah berada dalam keadaan yang cukup optimum untuk menggunakan pakai, memanipulasi ataupun menggunakan bahan-bahan tersebut tadi itu. Kalaulah bahan itu memudaratkan kita, dia akan dikumuhkan keluar. Okey, mungkin didetoxkan. Mana-mana yang baik dimanfaatkan. Itu proses. Maknanya tubuh kita sebagai host ketika itu mesti mempunyai kekuatan yang cukup jitu. Jika tidak, kemungkinan akan berlaku komplikasi yang mungkin sering kali kita dengar dan sebagainya. Itu satu sudut. Clear kat situ dulu. Okey? Jadi itu bagi yang mana? Okey, sekarang ni pula kita mengambil satu sudut yang lain pula. Sudut lain bagi kes orang yang mungkin tidak menerima vaksin, tak nak vaksin. Okey? Okey, jadi anda juga tidak boleh bersenang hati sebab apa? Sebab ada kemungkinan, kemungkinan besar, sebahagian kemungkinan. Kita tengok dari satu sudut ni. Kita tengok secara lateral dulu. Okey? Kita jangan tengok benda yang satu kompleks dulu, kita tengok benda yang umum dulu. Okey, kemungkinan anda akan dijangkiti disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Contohlah, kita ambil umum. Dari segi detailnya mungkin tidak semudah ini atau tak setara ini yang mungkin kita boleh bicarakan, tapi kita ambil yang flat dulu. Sebagai orang awam kita tak payah banyak fikir. Okay, kita ambil yang tak nak ambil. Tak ambil dengan kata lain, maka anda terpaksa membina satu sistem immunity yang tersendiri yang mana memungkinkan satu ketika nanti kita berhadapan dengan virus COVID-19 ini, dan apabila virus menyerang tubuh kita, sudah tentunya tubuh kita mesti bereaksi dengan virus itu sebagai benda asing untuk kita bertindak balas. Jadi daripada dua kesimpulan mudah yang ambil, dia menghadapi satu keadaan situasi tadi,
dan mungkin lepas pada itu imuniti dia meningkat dan sebagainya, walaupun ada sebahagian mengatakan dia akan makin lemah. Okey, sebaliknya yang tak ambil ni pula kita tengok okey, imuniti dia perlu dibina untuk menghadapi real virus yang mungkin kita akan hadapi nanti. Jadi hakikatnya kedua-dua kelompok ini ialah bukannya elemen tadi yang menjadi pemfaktor pada kita. Yang faktor utama ialah kita perlu bergerak ke hadapan untuk menghadapi cabaran-cabaran yang ada ini. Sama ada kita menerima vaksin ataupun tidak menerima vaksin, kedua-duanya yang pasti kita mesti bergerak ke hadapan. Okey, mungkin bagi yang berpandangan vaksin itu baik akan sukar untuk menerima pandangan ini. Walau bagaimanapun, saya kata tak apalah. Okey, mungkin ada yang menolak pun dia kata, oh ini satu pandangan yang mungkin sukar dia terima sebab dia kata dengan tak ambil vaksin mungkin imuniti dia boleh terbina sendiri. Okey, walau bagaimanapun hakikatnya ialah kita perlu membina sistem kehidupan kita yang seimbang. Okey, supaya tubuh kita berupaya untuk menerima vaksin dan menggunakan vaksin tadi itu, bahan-bahan yang ada dalam kandungan vaksin itu dengan sebaik mungkin untuk mendapat manfaat satu sudut. Bagi yang mungkin tak menerimanya, sudah semestinya anda secara lazimnya, secara umumnya perlu berusaha untuk membina imuniti tadi. Jadi hakikatnya sebab tu saya kata saya keluar daripada perbincangan untuk sama ada menerima vaksin atau tidak, tapi yang pastinya kedua-dua kelompok ini perlu bergerak ke hadapan untuk membina self immunity tadi. Okey? Jadi itu hakikat. Jadi sebab saya rasa ini lebih penting daripada kita bicarakan pada perkara yang kita nak pada itu. Dan hari ini saya mengharapkanlah juga, walaupun mungkin tidak ada live bersama-sama dengan saya pada hari ini, saya mengharapkan juga anak-anak remaja kita. Sebab saya penumpu pada anak-anak remaja kita. Okey, sebab generasi ini generasi yang sangat penting. Okey? Generasi Z. Okay, generasi Z ni. Okay, macam saya mungkin generasi apa tak tahulah. Okay, ada X, Y, Z. Mungkin jadi X kot. Okay, ataupun mungkin lebih awal daripada X lagi. Okay, lepas tu generasi Z, generasi Y. Tapi generasi Y, generasi Z. Okay, yang ada sekarang remaja kita generasi Z. Okay, generasi Z ni generasi yang hidup dalam zaman milenium. Jadi lahir ke zaman milenium, dia mempunyai kehidupan yang sudah berbeza dengan kita. Okay. Mungkin kalau saya kata generasi Z ni, kalau kita ambilkan kelompok 100 orang, ramai-ramai ni kita kumpulkan 100 orang generasi Z, anak-anak kita lah ni, anak-anak kita dan mungkin sebahagian cucu-cucu kita, yang apa tu, ada sebahagian mereka ni kalau tu banyak dah bahan-bahan yang ataupun benda-benda yang sebelum ni kita jumpa, dia mereka tak ada jumpa dah. Kalau tanya generasi Z ni berapa lama dah mereka tak pijak tanah, saya rasa ada yang semenjak lahir tak pijak tanah pun mungkin ada. Mungkin saya katalah kan. Tak adalah saya data pendetailan dia yang penuh, tapi kebanyakan pesakit-pesakit saya yang generasi Z, jadi saya akan tanya dia, last bila awak pijak tanah? Dia kata pijak tanah. Pijak tanah dia dah gagal kepala. Maknanya berapa lama dah tak pijak. Mungkin sejak dia lahir dia tak pijak tanah kot. Kan, contohlah kan. Kita berbeza. Kalau berbeza macam saya dulu, generasi saya dulu, kalau pijak tanah tu biasalah. Kalau petang-petang petang-petang tu main kat tanah tu kaki ayam je, tak pakai slipernya, tak ada sliper lagi. Sliper masa tu eksklusif. Kan? Siapa yang berselipar tu golongan yang agak eksklusif lah. Nampak tak perbezaan? Begitu juga dengan environment. Dengan persekitaran, dengan pemakanan, dengan apa sudah berbeza. Jadi sebab itulah saya mengharapkan hari ni. Kalau tak ada pun lepas ni anda simpan balik, nanti kita rekodkan, tolong bagi kat anak-anak remaja kita supaya mereka mungkin juga menonton dan mengambil sikit iktibar daripada sembang santai kita petang ni untuk apa yang mereka perlu buat. Itu bagi saya yang penting. Jadi lepas ni jangan tanya lagi lah, nak ambil vaksin ke tak ada vaksin dengan saya kan. Saya nak keluar daripada perbincangan itu, sebab perbincangan itu satu keadaan yang bagi saya ialah akan meluaskan jurang antara pemikiran antara kita. Tapi apa yang saya nak jelaskan ialah bagaimana bagi siapa yang nak menerima vaksin, dia perlu buat persediaan. Bagi siapa yang tidak menerima vaksin pun, persediaan pun perlu dibuat juga untuk menghadapi kehidupan yang lebih mencabar pada masa akan datang. Ini bagi saya ini sangat penting. Sebab apa? Sebab perkara ini perkara asas, perkara fundamental dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita nak bicarakan itu, dan saya ingatkan jugalah, bicara saya lebih menumpu kepada sudut pandang ataupun neraca ataupun pertimbangan dari segi konsep pendekatan rawatan alami Melayu. Itu yang dan itulah bidang saya, dan saya mungkin tidak boleh keluar daripada bidang ini sebab mungkin saya akan melepasi boundary kefahaman yang saya ada.
Sebab kalau anda tanya apakah keburukan vaksin, mungkin saya pun tak boleh jawab sebab bukan bidang saya. Apakah kebaikan vaksin? Mungkin pun saya tak boleh jawab juga sebab itu bukan bidang saya. Okey. Tapi kalau siapa yang dah ambil vaksin ada komplikasi, macam mana nak menghilangkan gejala-gejala yang mengganggu kita, itu mungkin boleh saya bantu dari sudut rawatan, pendekatan rawatan alami Melayu, mungkin boleh dari sudut itu. Tapi kalau nak tanya kebaikan, perlu ambil tak perlu ambil tu anda kena justify sendiri, dan mungkin saya tak mampu untuk memberi justifikasi kepada anda. Namun begitu apa yang kita tengok. Jadi apabila kita ambil persoalan pokok kita tadi, persoalan pokok kita adalah kita menerima vaksin, maka kita menerima benda asing masuk dalam tubuh kita. Kita tidak menerima vaksin, kata kita tak nak ambil vaksin, possibility nanti satu masa nanti kita diserang oleh wabak COVID-19, yang mana dia juga merupakan benda asing. Clear kat situ maknanya sekarang ialah satu ketika nanti ada kemungkinan tubuh kita akan diserang oleh benda asing yang boleh memberi kesan mudarat pada tubuh kita. Jadi sekarang ni kita nak fikir bagaimana serangan benda asing ini supaya tidak memberi kesan. Sekalipun beri kesan yang minimum. Malah kalau boleh bukan sekat kesan minimum sahaja, malah tak ada kesan langsung, malah apa-apa yang tersentuh kita nanti pada masa akan datang, benda asing itu menguji tubuh kita untuk menjadi lebih kuat pada masa akan datang. Itu persoalan pokok yang kita nak kena lihat pada sudut petang ini. Jadi perkara pertama pada semua sekali. Ini kalau saya kata saya nak tujukan kepada anak-anak remaja, mungkin dari segi contoh saja. Contoh-contoh saya akan bawa pada petang inilah kepada anak-anak kita yang remaja ni. Anak 12, 17 ni. Yang ibu ayah pun kalau rasa dia macam umur 12, 17 pun boleh dengar juga. Dan sebenarnya juga melibatkan kita semua. Perkara pertama yang sering kali saya sebut-sebut sebelum ni, sebenarnya saya nak bicarakan ada 5 perkara yang sangat penting yang boleh membantu tubuh kita mengawal, menyelaras, menyusun balik struktur tubuh kita jika berlaku serangan luaran. Serangan itu sama ada kita ambil difaktorkan oleh pengaruh faktor tertentu, contohnya kita mengambil vaksin. Maka benda asing akan masuk dalam tubuh kita. Seperti tak semua vaksin saja. Malah kalau kita sudut udara pun, kalau udara tak ada benda yang kotor dan sebagainya, sudah tentunya tubuh kita akan bereaksi. Dan kekuatan bereaksi tubuh kita itu supaya mengurangkan risiko-risiko ketidakseimbangan ataupun komplikasi, maka dia bergantung pada kekuatan tubuh kita. Maka itu cerita dia. Itu keadaan yang kita nak bawa hari ini. Jadi ada 5 perkara penting yang kita kena bina dalam kehidupan kita sebab dia sangat mempengaruhi. Kalau kita baca dalam jurnal-jurnal perubatan sebagainya, walaupun suatu ketika dulu perkara ini tidak ditekankan, tapi namun begitu akhir-akhir ini sudah menjadi realiti dan kenyataannya. Dan kita boleh lihat dalam kebelakangan ini, perkara ini dinyatakan jelas apabila kita menghadapi kesulitan dalam wabak COVID-19 ini dan mula dibicarakan secara kolektifnya. Perkara pertama ialah kita kena pastikan 24 jam. 24 jam. Maknanya tidak ada satu saat pun dalam siri-siri kehidupan kita, sama ada ketika jaga atau tidur, kita berada dalam ruang demotivated. Keadaan kita lemah semangat. Dalam keadaan kita rasa down sangat, elakkan. Jangan jebakkan kita dalam benda itu. Sebab dengan menjebakkan diri kita dalam keadaan situasi lemah semangat ataupun demotivated, hilang harapan, tidak tenang kehidupan kita, maka boleh menyebabkan imuniti tubuh kita itu jatuh. Dan ditakdirkan ketika itu benda-benda asing. Benda-benda asing yang ada di sekitaran kita ataupun memang kita ambil. Kita nak pergi ambil. Ambil tu ada banyak faktor lah, kerana kita terpaksa ataupun kita apa sebagainya, memasuki tubuh kita, maka dia kemungkinan untuk menjadi komplikasi itu sangat tinggi. Jadi itu asas dia. Jadi sebab itulah hari ini saya nak bicarakan kepada anak-anak remaja yang ada kat sini, ibu ayah ada, mungkin guru-guru kaunseling ada kat sini, guru-guru sekolah ada kat sini. Disebabkan saya meletakkan satu topik remaja berkenaan dengan vaksin COVID-19 remaja tu, mungkin ramai yang nak dengar apa ceritanya. Mungkin pada asalnya anda nak dengar cerita vaksin. Tak apa, saya ketepikan cerita vaksin tu, saya cerita dah apa yang perlu kita buat sekarang.
dalam keadaan situasi, iaitu kita kena sentiasa membina motivasikan diri kita yang kebal, okey, yang kental, yang apa situasi datang kepada kita, kita dapat kawal keadaannya sehingga kita tak terjebak dalam ruang demotivated. Dia terhenti semangat kita, terhenti motivasi kita, terasa down sangat, terasa susah sangat, tak nak terdetik susah pun. Dia tak nak rasa pun, ya Allah, kenapalah benda ini berlaku. Tak nak duduk dalam suasana itu, nak keluar daripada boundary itu. Okey, jadi kepada anak-anak remaja, anak-anak yang dikasih sekalian, ibu ayah, kepada guru-guru yang ada kat sini, okey, jadi perkara ini macam mana nak bina? Macam mana nak bina benda ini? Itu persoalan yang kita kena jawab. Okey, yang itu yang kita kena build, kita kena bina benda itu. Okey, nak bina benda itu, okey, akan terhasil. Okey, secara umumnya, okey, terhasil apabila kita mempunyai satu inspirasi yang besar dalam kehidupan kita, tak kisah sama adalah bentuk apa sekalipun, lebih-lebih lagi inspirasi yang melampaui masa. Siapa-siapa saja, saya ke siapa saja ke dalam dunia ini, jika dia mempunyai inspirasi. Inspirasi ni nak tengok ke depan. Nak tengok depan sana tu, suatu benda yang besar-besar. Dan besar-besar itu melangkaui masa. Kita tak boleh sampai ni sekarang saja, betul-betul melangkaui masa. Apa yang dikatakan melangkaui masa itu? Itu yang saya katakan kepada semua bahawa suatu benda yang kita buat, ataupun kita tinggalkan, yang mana atas maksud dan tujuan perbuatan kita itu, amalan kita itu, usaha kita itu, ikhtiar itu, yang mana tujuan kita nampak akhirat. Kita nampak akan akhirat. Nampak akhirat maknanya kita tahu bahawa kita buat ni semua kali ni sementara je ni. Yang sebetul-betul kehidupan kita lah akhirat. Jadi orang yang dalam hatinya ingat akhirat. Sebab itulah dalam beberapa kitab ditulis oleh para ulama bahawa orang yang cerdik ialah orang yang ingat mati dan membuat persediaan pada mati. Dan sebab tu dalam matan yang lain tidak ditulis orang yang cerdik, orang yang hebat, orang yang cemerlang ialah orang yang ingat kubur. Ingat kubur tu bukan kata pergi tengok kubur hari-hari, tapi dia ingat bahawa satu ketika nanti dia akan melalui pada kematian, dan kematian itu adalah satu pintu kepada kehidupan yang sebenar. Jadi hal keadaan ini macam mana nak timbulkan, nak bina ni? Dia bukan boleh datang sekelip mata ping gitu aja. Ataupun bukannya datang melihat anda datang jumpa saya kata anda kata saya hilang semangat lah, saya boleh tepuk dahi sikit lepas tu jadi semangat balik. Tak boleh. Dia tak boleh macam gitu. Dia datang dengan apa yang kita buat. Jadi anak-anak, ibu ayah, guru-guru, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang ada yang menonton sekarang live ataupun mungkin lepas ini, salah satu. Dia banyak cara. Salah satu. Yang ini yang kita kena usahakan betul-betul. Siapa yang dah buat, teruskan, jangan berhenti. Siapa yang baru nak mula, gagahkan diri betul-betul sampai jadi. Siapa yang kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat, kena usahakan sampai buat berterusan. Apa nak buatnya? Pastikan setiap hari kena baca Quran. Jadi inilah sumber motivasi. Inilah sumber betul. Sebab motivasi ni membawa kita pada alam akhirat. Quran ini kalamullah. Kalamullah ni nur, cahaya. Jadi anak-anak yang dikasih sekalian hari ni, yang ada, yang menonton sekarang ni, hari ni dah baca Quran ke belum? Ibu ayah yang ada kat sini dah baca Quran ke belum hari ni? Cuba kita tenung balik daripada kita bangun subuh tadi, sampai ke saat ini, sampai tengah dengar saya bercakap ni, dah baca Quran ke belum? Kalau belum, maknanya kita telah hilang motivasi. Dan kita mungkin akan terkomplikasi dengan apa-apa sahaja benda asing yang akan masuk dalam tubuh kita. Sebab apa? Sebab kita telah hilang motivasi. Sebab motivasi lah akan menggerakkan tubuh kita untuk melakukan satu aktiviti, iaitu aktiviti apa? Untuk tarikan, untuk melakukan supaya dua tulang di antara dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita ni ada satu tulang di tulang sulbi, satu tulang di dalam otak kita, iaitu pineal. Dua-dua ni memerlukan satu tarikan graviti. Jadi tarikan graviti itu akan mengeluarkan hormon melatonin keluar, dan hormon itu akan mengawal seluruh sensitiviti tubuh kita. Dan perkara ini bagaimana berlaku apabila dalam hati kita, dalam ingatan kita, dalam perbuatan kita, dalam amalan kita, kita ingat bahawa dunia ini sementara, akhirat yang kekal abadi. Dalam hati kita, kita ingat bahawa dunia ni tempat persinggahan saja.
akhirat yang kita nak pergi. Nak ingat betul-betul akhirat tempat tujuan kita. Yang sini ni lah sementara, laluan saja, jambatan saja. Bagi nak bina ni salah satu cara. Banyak cara. Dia banyak cara. Tapi yang ini dulu nak mulakan dulu. Kalau boleh mulakan ini, Allahu Akbar, and dia akan boleh beri kekuatan pada kita. Iaitu apa? Baca Quran. Kalamullah. Dia bukan benda biasa. Jadi make sure setiap hari. Dia pastikan setiap hari kita baca Quran. Boleh tak anak-anak kat sini? Okay, ibu ayah yang ada kat sini hari-hari baca Quran. Betul-betul ni. Okay? Dan baca Quran bukan sambil lewa. Okay? Baca Quran yang betul-betul kita baca. Okay? Duduk menghadap kiblat, ambil wuduk dengan sempurna, kan? Sudah tentunya pada tu dengan bertempat. Okay? Betul-betul punya. Okay? Betul-betul buat punya. Tak miss setiap hari. Kalau boleh tanda berdapat. Okay? Jadi sebab tu lepas ni boleh tak? Ni kena janji ni. Kena janji, kena usaha betul-betul. Siapa yang dah buat, contohnya rakan-rakan kita di rumah ngaji. Okey, hebat. Tahniah. Rakan-rakan kita daripada kelompok macam-macam lah saya tengok sekarang ni. Teruskan usaha anda supaya memastikan setiap orang Islam yang ada pada hari ni baca Quran, sebab baca Quran itu sumber inspirasi. Sumber solusi. Jawapan dia daripada Quran. Siapa terbelenggu, siapa rasa susah hati, siapa rasa pening kepala, siapa rasa tak tahu nak buat apa. Siapa yang bingung nak ambil vaksin ke tak, nak ambil vaksin ke tak, baca Quran. Baca Quran dengan niat khusus, ya Allah, aku ni bingung nak ambil vaksin ke tak nak ni. Ada orang kata bagus, ada orang kata tak bagus. Ada orang kata mudarat, ada orang kata baik. Kita pening kepala ni, ambil Quran baca dengan niat khusus, ya Allah. Dengan asbab aku baca Quran ini, ya Allah, kau bukalah jalan untuk aku. Sama ada ambil tak bagi siapa yang tak nak ambil. Siapa yang dah ambil, dah keputusan nak ambil pula ni, ya Allah, seriaunya dia kata, ni nak pergi ambil ke tak ambil, nak pergi ambil ni apa pula jadi. Dia baca gitu gini pula. Siapa yang tak ambil pula rasa menyesal. Menyesal aku tak ambil dan susah pula nak minum kopi dah ngetih dah tak boleh dah. Nak masuk supermarket pun ditanya. Dah keluh kesat sangat, ambil Quran baca. Boleh tuan-tuan anak-anak yang dikasih sekalian, tolong. Bagi anak-anak remaja, ada satu soalan yang saya nak tanya petang ini. Bagaimanakah Quran ini telah memotivasikan kita? Salah satu tandanya mudah aja. Tandanya ialah kalau masa kita main game, duk ngadap komputer tu main game, ada handphone kadang-kadang macam mana PUBG lah apalah, semua saya pun dah tak faham dah. Generasi Z-nya game sekarang ni, lebih banyak masanya daripada kita baca Quran, mana anda akan demotivated. Anda sakit, imun tak kuat, kalau masuk vaksin mungkin ada komplikasi. Kalau masuk virus COVID-19 walaupun tak ada vaksin mungkin komplikasi. Jadi anak-anak boleh ni, ibu ayah kat ni sukat lah. Kalau saya kata ibu ayah sukat, sudah tentu dia anak-anak remaja sukat, ibu ayah dua kali ganda sukat diri dia sendiri kan. Kena faham lah tu. Mana cuba cek, hari ni dah baca Quran belum? Semalam dah baca Quran belum? Kemarin baca Qurannya, hari-hari 24 jam, mesti ada baca Quran. Kalau tidak, kita akan down. Saya jawab anda. 24 jam. Jadikan ke satu kelaziman betul. Kalau boleh, kalau nak tidur tu, lama hari ni lupa baca Quran. Cepat-cepat recover balik. Ataupun ada orang mungkin dah besoknya baru teringat. Semalam tak baca Quran. Hari ni double kan daripada biasa. Boleh? Boleh tak boleh ni? Patut bila Rina jawab ni, boleh tak boleh ni? Boleh insya-Allah kita letakkan azam semua. Saya letak azam untuk diri saya, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak remaja yang dengar kat sini. Saya dah cakap tadi, kalau masa main game, bandingkan dengan masa baca Quran, masa main game lebih banyak baca Quran, anda akan demotivated. Anda dalam keadaan lemah, anda kadang-kadang tak kuat, imun anda tengah runtuh. Tapi kalau sebaliknya pula, kalau baca Quran lebih baik, anda dalam keadaan yang optimum. Bukan kata tak nak main game langsung. Tak apalah, macam kami dulu main tarik upih, lastik burung, terjun parit, itu zaman kami. Nak cakap apa? Kalau nak suruh anak-anak remaja yang mungkin yang menonton hari ni ataupun yang menonton rakaman lepas ni suruh terjun parit mana dia nak terjun? So main lastik burung mana nak lastik? Pergi kat zoo boleh lastik burung, kena saman nanti kan.
Okay, mungkin dunia mereka berbeza, tapi janganlah sampai apa yang permainan yang kita buat itu menjadikan kita larut, kadang-kadang sampai ke tarak, okay, tak ingat Allah, okay, maka tak boleh. Okay, maka nak invert dia ialah apa? Baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran. Okay, boleh? InsyaAllah okay, mulakan hari ni. Okay, kalau dah siapa yang belum mula, kalau yang dah mula, kekalkan lagi. Okay, okay, mudah-mudahan. Okay, dalam bab Quran ini, saya nak berjelaskan, mungkin saya ambil masa sikit, ada 3 perkara yang penting dalam Quran. Okay, tiap-tiap hari ada 3 benda perkara penting dalam Quran ni. Mana Quran ni, ada satu Quran saya panggil lah Quran apa? Quran makanan. Okay, dalam hari-hari kan kita makan sarapan pagi, makan tengah hari, makan malam, lepas tu ada sahur. Contohlah, kadang-kadang, okay, lepas tu ada makan jajan lagi. Okay, contoh. Jadi tak, yang penting lah makanan. Kalau saya nak login dalam makanan, kita ada makan sarapan pagi, makan. Okay, yang inilah satu benda yang orang kata keperluan harian kita. Jadi yang tiap-tiap hari kita buat. Bangun pagi je kita tahu kita nak sarapan. Okay, tengah hari ada makan tengah hari. Lepas tu malam ada makan malam. Mungkin ada sebagainya orang skip makan malam sebab kalau tak nak badan naik dan sebagainya. Tak apalah. Tapi adatnya ialah ada makanan. Begitu juga Quran, kita ada Quran harian. Apa itu Quran harian? Quran yang kita baca, anak-anak sini dengar ibu ayah dengar, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat ada. Quran yang kita baca dia daripada awal, okay, surah Al-Fatihah, lepas tu sambung juzuk 1, katalah, okay, berterusan, sambung lagi, berhenti tanda, lepas tu sambung lagi, lepas tu berhenti lagi esok tanda, lepas tu besok baca lagi, betul sambung sampai khatam. Okay, dah khatam kita ulang balik. Okay, sambung baca, khatam lagi, sambung balik. Ini Quran harian. Okay, yang ini satu keperluan. Macam makan tadilah. Sarapan pagi kan kita kena makan. Tak makan dah pukul 10 dah lepak. Ada orang gigil lah kan. Okay, pukul 12, pukul 1, pukul 2, antara pukul 2 tu kita makan tengah hari. Begitulah juga Quran harian ni, tiap-tiap hari kena baca. Tiap-tiap hari kena tanda. Okay, beli satu Quran, kalau beli Quran yang kecil. Quran yang boleh kita bawa. Okay, senang. Okay, kita nak bawa, kita boleh simpan. Apa ni tu? Okay, lepas tu kita tanda. Tanda. Lepas tu baca lagi. Sambung lagi. Itu satu. Okay, nombor 2, kalau dalam bab makan, kita kadang-kadang kan kita ambil suplemen. Kita ambil suplemen. Okay, macam-macam lah sekarang. Vitamin C ada orang ambil vitamin D, ada orang ambil kalsium, ada orang ambil tu fiber, orang ambil sulfur kolesterol, ada orang ambil macam-macam lah, herba itu, daun sena lah, apalah, benda macam-macam lah sekarang, herba banyak. Ada yang ambil madu, ada yang ambil kurma, ada yang ambil apa, konon-konon yang kata makanan sunnah. Okay, alhamdulillah, itu contohnya makanan tambahan. Begitu juga Quran ni, Quran ada Quran yang khusus, Quran yang tambahan. Okay, tambahannya apa? Surah-surah yang mana terpilih, surah-surah yang mana disebut dalam hadis-hadis sahih, dinukil oleh ulama-ulama kita dalam amal harian yang mana pahalanya besar. Jadi semua baca Quran ni semua pahala dia besar. Okay, tapi ada surah-surah yang terpilih yang memang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama dan sebagainya dalam kitab-kitab amalan harian itu sebagainya. Contohnya adalah surah Yasin. Okey, contohnya surah apa? Surah Al-Mulk sebelum tidur, surah Al-Kahfi hari Jumaat. Okey, surah Dukhan, okey, surah Al-Waqiah dan sebagainya. Yang ini dia panggil Quran supplement. Okey, dan yang ini kalau boleh jadikan amalan harian kita juga. Dua benda berbeza. Tadi Quran harian, yang ini supplement. Kan sekarang orang sibuk dengan supplement. Okey, makan harian tu orang faham. Maknanya tiap-tiap Quran hari baca Quran. Tapi surah-surah terpilih ni ambillah contohnya lah. Okey, contohnya antara mana yang kita boleh buatlah sebelum tidur baca surah Al-Sajdah dengan surah Al-Mulk. Okey, lepas subuh baca Yasin. Okey, mungkin dah waktu lain lagi kita pilih surah-surah yang lain lagi. Pulanglah. Maknanya ini tambahan. Okey, yang ketiga, okey, kalau kita dah makan makanan yang baik, contoh saya kata tadi, kalau kita lagi pada makanan, lepas tu dah ambil suplemen, kadang-kadang ada juga sakit. Tak sakit, apa sakit kita biasa makan ubat. Jadi Quran pun sama, dia Quran ubat. Quran ubat ni namanya ruqyah. Okay, sebab tu kadang-kadang kalau kita sakit, yang simple-simple, yang ringkas, ataupun kita lama sangat sakit, kita boleh ambil kaedah ruqyah. Kalau tak pandai boleh tanya ustaz-ustaz. Sebab tu kadang-kadang ada ayat tertentu, surah tertentu, dalam sumber-sumber kitab tertentu dinyatakan bahawa kalau sakit yang begini baca ayat ini.
Okey, maka ini dinamakan ruqyah. Jadi boleh diamalkan. Okey, sebagaimana sebab tu belajar. Okay? Kalau sakit kepala, okey, belajar. Okey, tengok surah apa yang mungkin kita boleh jadikan ubat. Mungkin dia baca pada air itu kita minum, sapu pada muka dan sebagainya. Ini yang ketiga. Jadi yang penting hidup kita dengan Quran. Okey, jadi ingat ada 3 benda Setiap hari pastikan kita baca Quran. Quran ini ada 3 perkara yang penting. Pertama Quran harian, nombor 2 Quran suplemen, nombor 3 lah Quran ubat. Okey, tiga-tiga ni jadikan amalan seharian kita. Siapa yang bersilih berganti bermain dengan 3 perkara ni dalam hal Quran, okey, percayalah kita akan sentiasa bermotivasi. Okey, namun begitu kalau kita tinggalkan Quran. Okey, tinggalkannya tak jadikan bacaan Quran sebagai amalan kita. Okey, Quran terjauh, duduk kat meja tu dah berlapuk dah. Okey, dah berabuk dah Quran tu. Percayalah kita akan dirunding satu situasi dan keadaan yang keluh kesah. Okay, kita akan hilang semangat, akhirat kita lupa. Okey, maka saya ingatkan pada diri saya, okey, anak-anak remaja yang menonton pada hari ini yang 12, 17 tahun, yang mungkin sebahagian daripada anda akan divaksin pagi, ingat vaksin tu benda asing, vaksin tu ada bahan-bahan aktif masuk dalam tubuh kita akan terganggu. Jadi nak halang dari tubuh kita terganggu, kita mesti bermotivasi. Dengan motivasi imuniti kita kuat. Macam mana nak bermotivasi, kita mesti ada inspirasi. Dan apakah inspirasi perkara yang boleh membina inspirasi kita? Salah satu daripada inilah dengan baca Quran tiap-tiap hari. Pilih kat situ boleh dulu. Okey. InsyaAllah boleh. Okey, mana-mana yang mendengar hari ni, ambil ni dulu. Okey, jangan pening-pening kepala dengan benda-benda yang besar dulu, ambil yang ni dulu, perkara ni. Okey. Dan sebab apa, alhamdulillah sekarang ni saya tengok kemajuan dalam mempelajari Al-Quran, membaca Quran ni dah makin maju, dah tak macam dulu. Anak-anak yang kecil-kecil pun dah pandai baca Quran. Apatah remaja 12-17 tahun ni semua dah, kerana dah ramai yang baca Quran. Tapi tak apa kalau ada sebahagian daripada yang dengar rakaman ini yang Quran dia tak cantik, Quran dia merangkak-rangkak, jangan risau. Baca juga. Okey, yang penting niat untuk belajar dan cari guru, sambil-sambil tu belajar Quran, sambil-sambil tu baca Quran. Okey? Jangan risau. Jangan berhenti. Okey, jangan kata ya Allah aku baca merangkak tu yang tak nak baca tu, tak apa. Bacalah merangkak, kalau tak banyak pun tak apa. Baca satu muka. Rasa berat satu muka tak ada masalah. Baca 2 muka surat. 2 muka surat susah sangat, baca 3 muka surat. 3 muka surat pun susah, baca 4. Okey, kalau dah 4 muka surat pun susah cakap, baca setengah juz terus. Walaupun merangkak-rangkak. Okey, tak apa, jangan masalah. Tapi dengan syarat anda cari guru dan belajar supaya Quran kita lancar, betul makhrajnya, betul tajwidnya. Okey, boleh insya-Allah. Boleh tak ni? Okey, pegang ni betul-betul. Siapa dah buat, teruskan. Tambahkan lagi. Siapa yang belum buat, mula hari ni mula. Okey, jangan malam sekarang, hari ni mula. Okey, kalau belum buat lagi, kita tengok cari lepas ni cari Quran tu. Paling tidak pegang Quran, cium dulu. Tanam azam dalam hati, ya Allah, aku nak baca Quran dah hari ni. Aku nak baca Quran dah. Boleh anak-anak remaja yang dekat sini. Okey, ingat petua saya mudah saja, main game. Main game sama ada dekat skrin besar ke, dekat handphone kita ke, tak kisah. Okey, lebih banyak masa kita daripada baca Quran, maka kita berada dalam suasana demotivated. Okey, inspirasi kita akan menurun, lama-lama motivasi kita tak ada, hidup kita sibuk leka dengan game, maka di situ menunjukkan bahawa imuniti tubuh kita sudah jatuh. Okey, sedang menurun, maka kesan sampingan daripada benda asing yang masuk dalam tubuh kita, virus ke apa ke, virus tiruan ke, virus betul ke, okey, bahan-bahan kimia mudarat ke, semua dia akan lebih cepat memberi kesan mudarat berbanding dengan orang yang baca Quran tiap-tiap hari. Sebab dengan baca Quran dia akan datangnya inspirasi, dengan datangnya inspirasi apa, dia akan ingat akhirat. Apabila dia ingat akhirat, imuniti dia naik. Okey, boleh kat sini? Clear Okey, jelas Okey. Jadi tak kisahlah ambil vaksin ke tak nak ambil vaksin ke, itu perkara yang masing-masing anda putuskan, bincang elok-elok. Okey, carilah kesesuaian macam mana, carilah pendapat-pendapat, pandangan-pandangan yang mungkin boleh membuat keputusan dengan anda. Okey, jadi yang ini siapa nak ambil vaksin pun kena buat, siapa yang tak nak ambil vaksin pun kena buat. Dua-dua kena buat, tak ada. Tak ada sebab immunity, self immunity ini, immunity ke diri ini lebih penting daripada immunity yang kita nak bina melalui vaksin ataupun melalui apa-apa benda yang kita nak ambil lah. Dia tak ambil vaksin nak ganti dengan lain sebab anda mungkin bijak, anda mungkin hebat, anda mungkin pandai,
ada guru-guru kita yang mengajar kita nak gantikan itu, okey silakan, tak ada masalah bagi saya. Kalau pandangan itu rajih, pandangan itu baik, pandangan itu kita terbukti memberi kesan yang baik, silakan, tak ada masalah. Tapi yang ini nak tak nak kena buat. Boleh? Okey? Okey, itu yang pertama. Yang kedua. Okey, yang kedua kita kena ingat, okey, untuk kita membina rationality ataupun kita betul-betul boleh interaksi dengan sekeliling kita, sama ada manusia ke, orang ke, haiwan ke, alam sekeliling ke, dengan apa saja, dengan keadaan yang ataupun responsif yang elok, yang positif. Kan? Okay, sebab kadang-kadang kita tak boleh terkawal benda itu, okay, maka kita mesti mempunyai satu nilai toleransi kehidupan yang sangat luas, okay, cekap mengawal emosi kita, sehingga apa-apa yang menguja kita, okay, menguja perasaan kita, menguja daya fikir kita sebagainya, kita relax, cool, dan kita berinteraksi dengan respon yang sebaik mungkin, dengan keadaan yang cukup baik, sehingga respon kita itu mengawal keadaan daripada buruk menjadi baik, daripada baik menjadi lebih baik. Allahu Akbar, kan? Orang marah kita, dah pernah daripada jauh nak marah kita ni, kita respon dengan baik, akhirnya jadi kawan. Kan elok macam tu, bukan bertumbuk, jadi kawan. Orang tu memang dah nak takik kita dah tadi, tapi dengan respon kita yang baik, dengan interaksi yang baik, akhirnya jadi satu benda yang perubahan yang besar. Apatah lagi kalau respon-respon yang baik akan bertambah baik dan bertambah baik. Dan respon ini sangat penting. Ya, sebab kalau respon kita silap, maka dia akan memberi kesan emosi yang mendalam. Dan semua orang faham pada hari ini. Semua orang bicara, pada anak-anak yang ada kat sini, pada ibu ayah yang ada kat sini, pada guru-guru yang ada kat sini, lebih-lebih guru kaunseling yang ada kat sini, yang dengar pada hari ini, ataupun mungkin pakar psikologi yang dengar hari ini, bahawa emosi ni kalau tak diurus dengan betul, dia akan beri kesan yang buruk kepada sistem kehidupan kita, lebih-lebih pada sistem kesihatan kita. Okay, berapa ramai hari ini orang yang mengalami masalah mental, depression, okay, kemurungan, dia masalah anxiety, ni ketakutan yang benda yang tak sepatutnya takut, fikir benda yang bukan-bukan. Okay, kenapa benda tu berlaku? Okay, sampai masalah yang dihadapi tu dia rasa dia seorang je masalah macam ni, yang lebih tu orang lain tak ada masalah macam dia, tak ada benda dah benda. Okay, sampai dia bereaksi begitu sekali. Okay, sampai mengigau-ngigau dalam tidur dan sebagainya. Kenapa? Sebab emosi kita tidak dapat dikawal. Okay, kita tak uruskan emosi kita dengan seimbang. Dan orang yang tidak boleh mengurus emosi mereka dengan cara yang cekap, maka kita akan gagal. Okay, untuk tubuh kita akan gagal untuk membina keseimbangan antibody dalam tubuh kita. Maka jika sekiranya kita diserang oleh benda-benda asing, virus, bakteria, fungus, habuk, hama atau sebagainya, malah juga bisikan-bisikan orang, jelingan orang, malah dalam Islam ada pandangan orang, ain tu, semua sekali dia akan memberi kesan yang mendalam pada emosi kita. Maka sebab itulah hari ini kita kena bina balik, kena build balik, kena bangunkan emosi kita yang kental, okay, yang kuat, okay, yang macam mana, macam sebuah lautan yang besar, okay, terbentang luas, okay, campak apa je dalam laut, setakat ni laut akan bersih juga. Campak bangkai babi seekor dalam laut, tak ada apa halnya, kan, tak busuk air laut tu, okay, bersorok. Tapi kalau campaknya bangkai tikus dalam baldi, busuk habis satu baldi tu, kan. Maknanya kita tak nak mempunyai emosi yang rencam, emosi yang mana kalau sikit diuja saja, orang jeling saja dah 3 hari 3 malam tak boleh tidur. Baru jeling je, kalau orang kutuk lagilah, okay, berbuku je kat hati ni. Kita tak nak berkesan dia. Macam mana juga anak-anak yang ada remaja kat sini, mak tegur sikit je, main game je, Allah merentan terus, kan. Timbul dalam perasaan kita, mak ni tak sayang kita, kan. Ayah kita balik kerja penat-penat, tengok kita duduk terbaring je, tok perempuan ni totet sekarang. Sebab saya kata, okay, dekat pelajar saya sekarang ni ramai orang zikir. Dulu orang pegang tasbih, klek tasbih kan, satu, subhanallah. Sekarang 2 jari pegang tasbih, tapi bukan tasbih tu, tasbih main game tu, kan. Hanya tangan tu kan. Bayangkan kalau itu ditukar, kalau pusing bunyi tasbih kan bagus kan. Okey, tapi tak apa. Okey, jadi bagaimana kita nak keluar dari belenggu itu? Nak dapat satu nilai emosi
okey, ataupun nilai responsif yang positif yang sebaik mungkin. Hatta yang datang pada kita itu, ujian datang kita itu yang sangat negatif. Maki, hamun, tomahan, fitnah, kejian dan apa benda sekalipun yang datang pada kita tu, seburuk-buruk benda, kita relax je, senyum je. Okay, 3 patah perkataan. Okay, 3 patah perkataan kita uja balik, kita jawab balik, ada keadaan orang semua. Macam mana nak dapat kekuatan itu? Okay? Jadi tidak boleh tidak datang pada mana satu perkara yang sangat penting. Anak-anak, ibu ayah, guru-guru, dan juga muslimin-muslimat yang mendengar secara live maupun menonton rakaman ini, tak lain tidak bukan melalui satu perkara. Okay? Keseimbangan dalam tubuh kita yang akan terhasil melalui satu proses yang sangat besar. Okay? Yang perlu kita usahakan mulai hari ini. Yang siapa dah buat, teruskan. Siapa yang belum buat lagi, mulakan. Siapa yang buat sikit-sikit, kena buat banyak-banyak. Apa banyak bendanya lah? Okay? Apa bendanya ialah belajar, usaha, sempurnakan solat kita. Okay? Dan kalau boleh bukan setakat belajar sempurnakan solat, nak buat apa-apa perkara, mulakan dengan solat. Nak belajar. Okay? Nak belajar, ambil wudu, solat sunat hajat 2 rakaat. Lepas solat sunat hajat, doa pada Allah. Ya Allah, aku nak belajar, ya Allah, ada kelas lepas ni. Ada PDP Art Sains, ya Allah. Okay, bukalah hati aku. Okay, maknanya mulakan satu perkara dan usahakan satu perkara, tak kisah sekecil-kecil perkara, dengan solat. Nak mulakan satu perjalanan. Okay, dan nak sampai kekuatan itu, mesti dimulakan dulu dengan penjagaan solat fardu. Mulai hari ni kalau boleh, biar kita tunggu waktu solat. Dan kalau dah buat, kekalkan. Tunggu waktu solat. Solat bukan perkara biasa. Anak-anak yang dikasih sini, jangan leka dengan solat. Kalau boleh subuh, bangun sebelum subuh. Siapa yang dah azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lah, dah subuh dah, maknanya tubuh tak sihat dah. Kita punya bank emosi kita sudah bocor. Maknanya keupayaan emosi kita telah tembus. Pancit dah tu. Itu nanti kalau orang jeling kita sikit pun kita dah geram dah. Kita akan prasangka pada orang, maknanya sifat-sifat yang negatif akan lahir pada kita. Jadi mulai hari ini, boleh tak anak-anak yang dikasih sekalian, ibu ayah yang ada kat sini, kita nak bina bank emosi kita dengan baik. Salah satu caranya ialah dengan sempurnakan solat. Dan bermula dengan solat fardu. Lepas tu enhancekan, pertingkatkan dengan satu caranya ialah apa-apa nak buat, mesti mulakan yang besar-besar, yang berat-berat, yang mungkin rumit, mulakan dengan solat hajat. Dia jadikan solat sebagai solusi. Jadikan solat sebagai jalan mencari penyelesaian. Jadi kita bina, kita kena belajar ni. Untuk anak-anak, ibu ayah yang ada kat sini, kalau boleh ibu-ibu, ayah-ayah, pesan pada anak-anak. Ada sikit masalah je, solat 2 rakaat. Ada masalah je, solat hajat 2 rakaat. Ada masalah je, solat 2 rakaat. Allahu Akbar. Kalau kita boleh duduk dalam suasana macam ni, insya-Allah, kita akan datang ialah satu kehidupan kita yang mana emosi kita tu sangat terkawal. Kawal sangat kawal. Bukan kita kawal, terkawal. Bukan kita kawal. Macam sekarang kita tak boleh kawal. Kita tak terkawal. Apa-apa saja kita terlepas cakap, terlepas banyak benda yang kita terlepas. Kita tuduh orang, kita sangka buruk dengan orang, macam-macam benda. Tapi cara macam mana nak tweak, nak twist dia, usahakan. Lepas tu ada orang cakap, dah jaga dah. Saya tak pernah miss. Tiap-tiap waktu tu, belum azan 5 minit, dah ada wuduk, dah tunggu solat. Saya kata sempurnakan lagi. Sampai satu tahap macam mana? Sampai satu tahap kita mencari penyelesaian kepada kehidupan kita ni melalui solat. Apa kaedahnya? Apa-apa masalah. Guru kami dulu sampai kalau nak masak pun suruh solat hajat. Masya-Allah tuan-tuan. Nak masak aje, nak masak tu. Nak masak. Tapi kita satu hari kita kena khidmat masak dekat dapur madrasah kan. Dulu-dulu mana ada tukang masak sama sekarang. Duk madrasah dulu masak tu gilir. Hari ni kumpulan ini, esok kumpulan ini. Dan kita nak pergi beli barang, suruh solat sunat hajat 2 rakaat. Nak masak apa tu?
Okey, tak masak dah pula khusus nak masak apa supaya makanan ni sedap, makanan ni barakah, makanan apa, disuruhnya kami ni semua solat apa ni sunat 2 rakaat. Okey, bukan sekadar nak periksa, bukan nak apa, nak ambil ujian, tak ada, nak temu duga, tak. Masak aja. Allahu Akbar. Nak mulakan perjalanan solat sunat 2 hajat 2 rakaat. Masya-Allah. Kan? Jadi hari ni kita nak pupuk suasana ni balik, nak bina balik. Kalau suasana ni timbul, setiap perkara penyelesaian kita cari dalam solat. Okey, dengan solat hajat, solat sunat, kita boleh solat. Tapi kekuatan solat bermula pada solat fardu. Ya, pastikan kita sempurnakan solat fardu. Ya, boleh hari ni. Dah 2 perkara ni. Tadi Quran, solat. Quran, solat. No excuse. Ya, kita kena perkemaskan perkara ini. Ibu ayah kena bicarakan perkara ini seringkali di rumah. Ya, dengan anak-anak, dengan keluarga dan sebagainya. Okey, di sekolah cikgu-cikgu kena peringatkan anak-anak murid untuk kembali kepada ruangan ini. InsyaAllah kita selamat. Okey, yang ambil vaksin pun selamat, yang tak ambil vaksin pun selamat juga. Okey. Ini bukan saya suruh nak ambil ke tak nak ambil, tapi ceritanya lah kita nak bina kehidupan kita. Clear kat situ Okey, 2 perkara. Pertama, Quran harian, Quran setiap hari. Nombor 2, jaga solat. Pertama saya cakap tadi Quran harian. Apa ni Quran? Quran ada 3, Quran harian, Quran suplemen, Quran ubat. Jadikan 3 ni sebagai amalan kehidupan kita. InsyaAllah kita akan sentiasa bermotivasi. Nombor 2, pastikan kita sempurnakan solat fardu. Dan kalau boleh, carilah penyelesaian terhadap segala bentuk permasalahan kehidupan kita dalam solat. InsyaAllah. Boleh dapat dah 2 ni. Tak payah salin pun tak apa. Ni ingat je sebab benda ni nak buat ni. Benda tak payah salin. Okey. Saya ingat situ. Nombor 3. Nombor 3, kita mesti bina kekuatan untuk kita menghadapi situasi dan kita mempunyai upaya untuk bijak memilih. Okey? Ini satu kekuatan yang sangat penting yang mana dikuasai oleh akal yang mendalam, daya ta'akul yang sangat tinggi. Bijak antara A dengan B, kita tahu nak buat keputusan yang betul. Okey, dan betul-betul kita buat keputusan itu dan kita istiqamah atas keputusan itu. Okey, dan sudah pastinya ini bermula daripada orang yang mempunyai daya ta'akul yang sangat mendalam. Okey, dia tak berfikir sepintas lalu. Dari dia berkedut kat dari ni. Okey. Sebab guru kami dah bercakap siapa yang kuat fikir nanti dari dia berkedut-kedut. Siapa yang licin dia tu maknanya dia tak kuat fikir. Wallahu alam lah. Sama ada betul atau tidak kan. Okey. Jadi apa yang saya kira adalah daya ta'akul yang tinggi. Dan daya ta'akul yang tinggi ini akan datang kepada kita melalui satu jalan. Salah satu jalan utamanya ialah apabila apa? Apabila kita benar-benar jaga pemakanan kita. Ini anak-anak remaja saya nak pesan ni. Sebab kalau saya tengok generasi Z ni makan dia orang sangat merisaukan. Membimbangkan, merisaukan. Bukan dia tahu anda tak makan benda haram, anda tak makan babi goreng, anda tak makan apa ni biawak goreng kicap, kan? Tak makan apa ni tu kata salai, tak ada, tahu tak ada tu. Tapi apa yang anda makan, apa yang kita makan kadang-kadang tu sangat-sangat berkesan mudarat pada daya pemikiran kita. Ini sebab makan ini berkesan pada makan. Bagi makan pada akal. Akal ini memberi kesan pada kefahaman. Kefahaman ini berkesan pada daya fikir kita. Kalau kita kefahaman kita cetek, kan? Itu yang kita belajar susah nak masuk, tak faham-faham. Ini sebab apa? Sebab makan kita sangat-sangat buruk. Jadi kan anak remaja kan sangat baik dengan menjajannya, makanan-makanan ringannya. Saya macam-macam, saya kadang-kadang mengeri tengok makanan-makanan anak remaja kita ni mengerikan. Jadi tapi nak buat macam mana kan, itu mungkin zaman mereka, tapi nak tak nak mak ayah, anak-anak yang mungkin menonton rakaman ini, cubalah berhati-hati dalam makanan kita. Kalau kita tak berhati dalam makanan kita, kekurangan akan berlaku pada kita ialah apa? Daya fikir kita, daya ta'akul kita lemah. Apabila daya fikir kita lemah, apa yang berlaku ialah kita akan hilang keseimbangan hormon dalam badan kita. Maknanya apa kesan dia paling ketara ialah kalau secara jasad tubuh kita ini ialah kita hilang upaya untuk mengimbangi sebarang kerosakan minor, kerosakan kecil-kecilan dalam tubuh kita tu.
damage yang kecil dalam tubuh kita akibat serangan benda-benda luar ni. Kalau COVID-19 masuk dalam tubuh kita ke apa ke, ataupun benda-benda asing masuk dalam tubuh, bahan kimia tentu masuk, dia rosakkan tubuh kita. Maka kalau hormon tak seimbang, kerosakan tu tak dapat diimbangi, tak dapat dibetulkan. Ini dia punya kesan dia. Sebab tu hari ni kalau boleh lah, jadi kalau boleh pada semua anak-anak remaja yang dengar rakaman ini dan juga yang mungkin menonton selepas ini, ibu ayah menonton ini, cuba ikhtiar, cuba fikir, cuba ambil maklum bagaimanakah kalau boleh nak kawal sedikit makan. Kawal sedikit, jangan ambil benda yang tak apa ni itulah, tak tentu arah makan. Kadang-kadang generasi Z, anak-anak remaja kita ni makan, ya Allah, saya mengerikan juga lah kan. Boleh ambil benda-benda yang simple, benda-benda yang ringkas. Janganlah melampau-lampau sangat kan. Teh itu, teh ini kan, yang kat kedai-kedai itu kan. Kadang-kadang kat kedai bukan macam dulu orang minum kat kedai kopi. Sekarang ni stall-stall yang ada tu, Allahu Akbar. Betul orang niaga, tapi kadang-kadang bahan itu kita kena ambil kira. Janganlah terlalu melintang patah membujur lalu. Makanan-makanan yang remeh, fast food, junk food, benda-benda yang ada artificial, pengawet, pewarna, penyedap rasa, penambah rasa, perisa yang bukan-bukan tu, dah lah tu, padanlah, cukuplah. Kalau tidak, kita akan menghadapi satu suasana yang mana tubuh kita hilang upaya untuk membuat self repairing. Maknanya pembetulan dalaman ataupun pengubatan dalaman, self healing, yang mana sepatutnya benda tu tak payah pun merosakkan tubuh kita. Kalau boleh dia repair. Dia repair, dia tukangnya sendiri yang boleh bina. Kalau silap sikit, terjatuh sikit ke apa, bengkak sikit, kejap je dia repair balik dah. Satu hari dah settle lah. Ini kalau dah kena sakit sampai berbulan-bulan, tempohnya panjang, masanya lama, nak buat macam mana? Jadi itu yang kita nak kena lihat balik. Boleh? Tolong jaga makan. Sebab kalau tak jaga makan, apa akan jadi? Tubuh kita akan tidak seimbang. Akhirnya dari segi kehidupan harian kita, daya ta'akul kita lemah. Apa maksud daya ta'akul kita lemah? Kita tidak bijak memilih. Kita tak tahu yang mana betul, ataupun kita tak boleh pilih benda yang penting daripada benda yang pilih benda yang lebih penting daripada yang penting. Sebab tu kadang-kadang main game. Dengan baca buku, mana lebih penting? Sebab tu sekarang ni ramai kata main game tu penting. Apa dalil dia main game tu penting? Kalau ditegur mengamuk. Cuba kalau baca buku tu ditegur, berhentilah. Oh, seronok. Dah lah tu, tak payah baca dah buku malam ni, cukup dah sampai pukul 11 dia tidur. Oh, seronok. Tapi kalau main game dah pukul 11.30, dah pukul 12, mak ayah tegur, berhentilah, dah tu lah malam dah ni. Daripada maghrib tadi, lepas maghrib tadi dah ada main solat isyak dulu. Terus merah muka. Itu maknanya apalah, hormon dah tak betul. Kenapa hormon tak betul? Kenapa tak boleh fikir benda tu? Kalau segi logik anak-anak fikir sendirilah kat sini, ibu ayah yang dekat sini, sebagai siapa-siapa fikir ni. Kalau katalah main game tu, benda tu memang dah lama sangat, memang betul lah, memang mudarat dah. Tapi kenapa tak boleh terima keadaan itu? Sebab kita tak bijak berfikir. Kita rasa yang itu lebih aula, lebih penting daripada segala-galanya penting. Kenapa? Kerana makan kita buruk. Jadi mulai ini benda-benda yang remeh-temeh tu tinggalkan. Boleh. InsyaAllah, sebab dia akan melemahkan sistem kehidupan kita, lebih-lebih lagi sistem kesihatan kita. Jelas kat situ? Dah 3 benda dah hari ni. Pertama, Quran. Nombor 2, solat. Nombor 3, makan, nak kena jaga. Jaga Quran, kita akan sentiasa bermotivasi. Kita jaga solat, belajar sampai satu tahap, nak buat apa, mulakan dengan solat ajar. Mulakan dengan solat ajar, insya-Allah. Yang penting solat fardu sempurnakan. Lepas tu apa nak buat, mulakan dengan solat ajar. InsyaAllah dia akan beri satu kekuatan pada kita. Nombor 3, dengan jaga makan, jangan makan benda yang remeh-temeh, jajan-jajan yang bukan-bukan. Air yang kita beli kat mahal pula tu. Kat stall-stall yang tu, malah nak sebut kat sini kan, kalau sebut nanti kan. Maknanya janganlah benda tu. Kalau nak basuh air kat rumah lah.
Kan? Ini benda yang simple, murah tapi berkhasiat, manfaat dan sebagainya. Okey, makan makanan yang kat rumah kita tu dah. Ini tak nak pagi Maggi, makan Maggi, mi segera makan Maggi, ambil kita brand kan. Mi segera. Mungkin semua tu kita bagi kesan mudarat. IT naik kotak semua kita belasah semua sekali. Akhirnya dia memudaratkan kita. Kan? Lepas tu sekarang bukan zaman saya dulu air kotak. Zaman sekarang bukan air kotak dah. Kan air yang dalam stol yang ada tu macam-macam lah. Ada bubble inilah macam-macam. Saya tak tahu dah, tak faham dah sekarang ni. Tapi kadang-kadang kalau kita tengok ingredient, bahan-bahan dia tu amat meragukan. Okey? Jadi benda tu kita kena kawal. Sebab apa? Sebab dia berkesan pada apa? Berkesan pada kita punya akal memilih yang baik dengan yang buruk. Saya tanyalah anak-anak yang ada kat sini. Ada anak remaja yang ada kat sini. Baca buku ataupun belajar dengan main game, mana lebih baik? Kalau tanya secara umum macam ni, semua akan kata main game. Apa ni, baca buku lebih baik, belajar tu, proses belajar tu lebih baik. Tapi bila dah main asyik tu, tak boleh berhenti tu, tak tahan tu. Kenapa? Salah satu sebabnya lah masuk ke dalam tubuh kita benda-benda yang tidak elok. Benda-benda yang mungkin mengganggu kita punya hormon dalam tubuh kita, akhirnya memberi kesan pada kehidupan kita. Okey, itu nombor 3. Okey, nombor 4. Okey, orang yang hebat, tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dia sentiasa melakukan sesuatu perkara dalam keadaan yang cukup bertertib, iaitu berdisiplin. Sebab itulah mulai hari ini kalau boleh anak-anak yang ada kat sini, ibu ayah yang ada kat sini ataupun siapa saja yang ada kat sini, pastikan hidup kita ini dengan jadual yang sistematik. Jadual yang sistematik. Jangan terbiar begitu saja kehidupan kita. Jangan biarkan hidup kita ni berlalu begitu saja. Hidup asal bangun tidur, lepas tu kita tidur balik, lepas tu kita buat sikit, ikut itu tak ada. Kita mesti sangat berdisiplin. Dan disiplin dalam kehidupan yang paling besar. Yang paling besar sekali lah apa? Nak tak nak ialah mesti jaga pola tidur. Pola tidur ni kena jaga. Dan ini sangat-sangat membimbangkan juga saya bila saya berhadapan dengan situasi remaja-remaja yang ada masalah kesihatan dan sebagainya. Kebanyakan mereka yang saya temui itu ialah tidurnya dia jadi macam kelawar. Jadi macam keluang. Dia jadi keluar meng kan. Dia jadi macam kelawar. Siangnya tidur, malamnya jaga. Pukul 1 tak tidur, pukul 2 tak tidur, pukul 3 tak tidur lagi, pukul 4 tu tidur. Lepas tu orang kejut subuh memang mengamuk lah. Kan? Sebab tu kalau boleh jangan tidur lewat. Siapa yang tidur melepasi pukul 12 malam 3 hari berturut-turut. Ini di Nusantara, di Malaysia. Di garisan khatulistiwa ni. Kalau tempat lain dia lain lah tak. Tapi di kawasan khatulistiwa ni mudah je. Malaysia kita di dalam kawasan khatulistiwa. Maknanya apa? Lebih daripada pukul 12 malam. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Masuk hari keempat je, 30% fungsi fisiologi badan kita akan mula menyusut. Kekuatan tubuh fizikal kita akan mula menyusut 30%. Dia bersifat eksponensial. Hari yang kelima, keenam, lagi-lagi itu. Bayangkan kalau dah berbulan-bulan kita tidak tidur awal. Sebab tu kalau anak-anak ini, kalau yang mana pada kampus sekalipun, kalau boleh, jangan tidur melebasi pukul 12 malam. Apa keadaan pun sekali jangan. Sekali-kali jangan, sebab apa? Mudaratnya besar. Lagi sebab tu kadang-kadang kampung rumah duk ngadap lagi, duk main game kan, susah nak berhenti kan. Contohlah satu. Jadi kalau boleh tak. Okey, sebab tu kalau boleh tidur awal. Sebab tidur ni proses pembetulan balik tubuh kita. Jadi 4 perkara ni sangat penting. Bagi siapa? Bagi yang ambil vaksin pun sama, yang tak ambil vaksin pun sama. Dua-dua sama. Berdasarkan apa yang saya cakap awal-awal tadi, dua-dua ni sangat penting. Pertama, Quran harian. Ada orang tanya saya tu lagi, dia kata macam mana nak baca Quran, anak dia masih kecil lagi. Maklah baca Quran tepi anak. Ada orang pula kita beritahu anak dia tu jenis anak yang orang kata kategori yang disorder. Lembam, ada Down syndrome,
ada autis, ada apa. Tak apa, mak yang baca, ayah yang baca pula. Kan? Duk tepi tu, gile-gile. Pagi mak baca, malam ayah baca Quran tepi anak. Pun akan ada kesan pada anak-anak kita. Okay? Jadi maknanya yang pentingnya ialah kita sesuaikan itu dulu. Okay? Lebih lagi kita usahakan itu yang sebaik mungkin. Lepas tu, untuk yang kelima, untuk tubuh kita kuat. Ini tubuh kita ni kuat betul. Okay? Ada beberapa perkara yang kita dah kena buat dan kita kena tukar. Anak-anak remaja umur 12 hingga 17 tahun ni kalau tak suka, boleh tukar, twist. Kena minat juga. Sebab tubuh kita ni memerlukan sumber tentu untuk bina. Okay? Sebab itulah saya kata, yang ini, binalah tubuh kita secara fizikal ni dengan bahan-bahan yang baik. Dan apa perkara bahan yang baik, saya boleh sebut beberapa perkara. Yang mana tanyalah pada orang-orang yang pandai-pandai, orang yang bijak-bijak, orang yang faham, bagaimana nak guna beberapa perkara ini. Pertama, tubuh kita perlukan zat, dan zat yang paling banyak ada dalam kehidupan kita ni, ada dalam keperluan tubuh kita lah, ada pada minyak zaitun. Minyak zaitun. Jadi anak-anak remaja jangan leceh lah lepas ni, nak ambil minyak zaitun, sama ada dalam bentuk macam mana tu, kena rujuk pada orang yang tahu. Nombor 2, kena pastikan setiap hari ambil madu lebah asli. Sebab ini bahan-bahan yang bukan bahan biasa tapi kesannya besar pada kehidupan kita. Soal cara nak ambil, kena tanya orang yang pandai. Nombor 3 ialah apa? Tubuh kita memerlukan serat. Pertama, tubuh kita memerlukan zat. Zat ada dalam minyak zaitun. Minyak zaitun membekalkan zat dalam tubuh kita. Nombor 2, kita perlukan vitamin. Vitamin A sampai K ada dalam madu lebah asli. Madu lebah asli. Mengambil madu lebah asli seumpama mengambil keseluruhan vitamin yang kita perlukan. Jadi istiqamah ambil dengan madu lebah asli. Nombor 3 ialah tubuh kita memerlukan serat. Dan serat yang paling baik ada dalam 2 jenis makanan yang kita boleh ambil. Dalam makanan yang utamalah. Antaranya ialah apa? Antaranya ialah boleh ambil apa? Boleh ambil kurma atau kismis. Jadi tiap-tiap hari ambil kurma, ambil kismis. Macam mana nak ambil? Tanya orang pandai-pandai. Ambil bijak benda tu saya tak jelas. Tapi yang penting kita nak menuju ke arah itu. Nombor 4 ialah kita lagi kalau boleh, tubuh kita memerlukan enzim. Enzim ni banyak terdapat dalam apa? Dalam delima, susu segar. Tubuh kita memerlukan mineral. Untuk bina enzim tubuh kita. Mineral ni banyak terdapat dalam apa? Dalam susu segar, fresh milk. Dia siapa suka minum susu teruskan. Tapi fresh milk. Dalam delima. Sangat banyak. Dalam apa? Dalam rock salt, garam bukit pun sangat banyak. Cara nak mengambilnya boleh. Usahakan tanya mereka yang pandai. Dan akhir sekali, tubuh kita memerlukan coenzim. Coenzim ni banyak daripada apa? Habatus sauda. Unsur surih yang boleh membina tubuh kita. Malah kalau tubuh kita sakit sikit-sikit tu, kalau kena istiqamah dengan ambil habatus sauda, dia akan pulih dengan begitu saja. Apa tu dengan kata lain, kalau lah kena serang dengan COVID-19 tu, setakat stage 1, stage 2 tu, kalau kita istiqamah dengan habatus sauda, insya-Allah hilang gitu, tak terasa pun. Tak tahu pun. Padahal memang dah positif tapi tak tahu pun. Tak tahu dah, okey dah. Tapi kena buat secara istiqamah. Jangan dah. Yang bestnya sekarang ni bila dah positif, dah tahap 3 tu, kadang-kadang dia telefon saya, nak ambil apa saya positif COVID-19. Tu saya kata kadang-kadang kalau di tepi saya terajang je, sebelum ni tak kisah pun. Malah berkali-kali dia kita cakap tak nak dengar. Bila dah kena tu barulah tak apalah benda tu. Kita kata bagi ambil 3 titik, dia kata tak apa, saya ambil 10 titik, 30 titik pun tak apa. Jadi ini dah bagi saya lah dah melampau kan. Mana yang pentingnya secara harian. Jadi dah 5 perkara saya bahaskan, saya bicarakan dalam sembang santai ini. Supaya apa? Supaya kita ambil kisah tentang perkara ini. Dan soal pelaksanaan, aplikasi dan sebagainya tu pelan-pelan kita belajar, tanya pada orang pandai, dan mungkin apabila anda tanya pada guru-guru tertentu, orang tertentu, pandangan mereka berbeza-beza. Jadi dalam pengambilan makanan tambahan yang saya katakan tadi berbeza-beza sebab di sudut pandang berbeza. Jangan kisah pada perbezaan itu. Yang penting ialah apa yang anda nak ambil tu, anda ambil dengan cara yang betul, dengan panduan yang betul, insya-Allah dia akan ada manfaat sebab dia bukan ubat, dia hanyalah makanan tambahan.
Okay? Sebab tu anda tanya, kalau tanya satu guru nak suruh ambil kurma ni berapa biji, ada yang kata 3 biji, ada yang kata 5 biji, ada yang kata 7 biji. Okay? Tak apa, ambil 7 pun tak apa, ambil 3 pun tak apa, ambil 5 pun tak apa. Itu sebab dia adalah bentuk-bentuk makanan. Okay? Begitu jugalah, ada yang kata ambil madu ni malam, ada yang kata ambil madu ni pagi, ada madu petang ni. Sebagai suplemen tak ada masalah. Okay? Jadi perkara itu tak ada, apa ni, bagi saya bukan isu yang besar. Yang pentingnya tiap-tiap hari kena ambil madu lebah asli. Itu sangat penting. Sebab dia akan bantu sistem tubuh kita. Jadi saya jelaskan lagi ni ada 5 perkara. Dia dalam menghadapi situasi dan apa yang kita hadapi ini, sama ada kita telah buat keputusan untuk ambil vaksin ataupun ibu ayah kat sini ataupun anak remaja kat sini. Ibu ayah sudah buat keputusan untuk vaksinkan anak, kalau boleh 5 perkara yang saya bicarakan ini kita sama-sama usahakan. Pertama, kita kena bina motivasi kita melalui apa? Quran harian. Dengan baca Quran. Quran ada 3 jenis, Quran harian, Quran suplemen, Quran ubat. Beramal ni dengan 3 benda ni. Nombor dua apa? Kena bina kita punya emosi yang stabil. Macam nak bina emosi kita yang stabil? Kita kena buat apa? Kena jaga solat. Jaga solat. Apa jaga solat? Penting solat fardu. Kemudian apa? Buat suatu perkara yang berat-berat. Kalau kita temu kebuntuan, temui kesulitan, belajar, solat hajat. Nak buat satu perkara berat sikit je, solat hajat. InsyaAllah. Allah akan buka jalan. Dan sekalipun jalan kita tak jumpa, apa jadi? Allah akan beri kekuatan kepada kita untuk menghadapi. Khususnya kita punya emosi kita dapat mengawal. Responsif kita akan sentiasa positif. Sampai mana? Sampai keburukan yang datang akan ditukar menjadi kebaikan. Kalau kebaikan yang datang menerpa kita, ditukar menjadi kebaikan yang lebih baik untuk kita dan juga orang sekeliling kita. Nombor 3, apa? Yang penting ialah kita kena bijak memilih. Bukan main ikut orang. Jadi nak kuatkan akal kita, nak bijak memilih, kita mesti ada kekuatan daya ta'akul. Daya ta'akul ini akan terbentuk dalam kehidupan kita sehingga kita betul-betul menjiwai dengan suatu perkara itu dengan kefahaman yang mendasar dan betul-betul kita boleh buat keputusan yang tepat dengan mana? Dengan jaga makan. Anak-anak saya cakap tadi jangan ketepikan. Ini dah tiba dah masa untuk kita ketepikan makanan-makanan yang remeh-temeh. Makanan yang menyedapkan, saya kata halwa di mulut bukannya halwa di perut. Kalau boleh makanlah makanan yang mana untuk halwa perut. Halwa perut ni untuk manfaat, bukannya untuk rasa sedap. Hari ni kita sibuk nak makan rasa sedap. Dalil dia apa? Berapa ramai di kalangan kita yang tak boleh makan peria. Beri peria katak je, tak boleh makan pahit-pahit kan. Hanya sebab kita sedangkan banyak khasiat yang ada pada peria katak tu. Tapi ramai tak boleh makan. Sebab apa? Lepas tu benda lain boleh makan pula tu. Gula-gula itu, aiskrim itu, lepas tu air tu ini yang kalau kita rasa nak makan tu, ya Allah tak masuk tekak. Tapi ya Allah dia kata sedap. Dah terbalik bila kita punya sistem hormon kita. Jadi sebab tu kita kena tukar balik makan benda-benda yang simple. Makan benda-benda yang ringkas. Sebab apa? Kita makan untuk khasiat di perut, bukannya rasa di mulut. Dan dengan kita buat macam akal kita akan bijak. Nombor 4, kawal disiplin. Hidup dengan berdisiplin. Hidup dengan ada jadual. Kalau setiap hari ada jadual. Hari Rabu nak buat apa, pagi nak buat, hari Khamis ni apa nak buat, semua ada jadual. Dia dengan sistematik. Dan kekuncinya ada pada mana? Pada tidur awal. Tolong tidur awal. Jangan tidur melepasi pukul 12 malam. Kecuali perkara-perkara hal yang kecemasan. Jaga orang sakit, dalam perjalanan, ziarah keluarga, lainlah sekali-sekala. Tapi jangan jadikan rutinnya lepas 12 malam. Lebih-lebih anak-anak remaja yang ada sekarang, saya pesan betul-betul untuk main game tu malam-malam. Nonton TV lah, cerita tu lah, cerita ni lah, ya Allah. Apa nak, tutup 12 malam, tidur. Tak boleh 11.30, tidur. Dan akhir sekali kalau boleh, beramallah benda-benda yang mempunyai nilai makanan yang bertaraf ubat. Yang boleh menyumbang sebagai bahan-bahan aktif dalam tubuh kita, boleh menguatkan tubuh kita sampai kalau berlaku kerosakan-kerosakan yang sedikit, boleh dirawat dengan secara alami ataupun secara bahan-bahan yang terkumpul tubuh kita yang alamiah tadi tu. Antaranya apa?
zaitun, madu lebah asli, okey, apa lagi, kurma. Okey, jadikan amalan makan kurma tiap-tiap hari, okey, ataupun kismis. Okey, lepas tu apa lagi? Okey, susu segar, fresh milk, okey, rock salt, garam bukit dan apa ni? Delima. Kalau adalah apa ni ruang dan peluang untuk dapatkan bahannya. Okey, akhir sekalinya ialah apa? Habatus sauda. Jadi 5 bahan ini jadikan amalan. Walaupun rasa tak selesa, bagi anak-anak kat sini mungkin rasa tak selesa, kan? Nak ambil minyak habatus sauda titik dalam mulut, kan? Okey, tak selesa. Tapi tahulah tak selesa itulah khasiatnya besar. Okey, baik pada itu dan kita cuba sebaik mungkin. Jadi insya-Allah saya rasa itu sekadar perkongsian saya pada petang ini. Okey, sebab itu kalaulah benda ini kita buat, apa-apa keputusan yang anda buat, sama ada nak ambil vaksin berdasarkan justifikasi yang anda telah buat keputusan, bagi saya, sedikit sebanyak, sebarang komplikasi yang mungkin akan berlaku dapat dielakkan. Begitulah juga, siapa yang tidak mengambil vaksin, tubuhnya dapat diperkuatkan, boleh menghadapi situasi dan keadaan jika berlakunya sebarang serangan yang tak terjangka oleh kita. Sebab kita bakal memasuki suasana endemik. Sebenarnya pun dah lama kita dah masuk suasana endemik ni, cuma mungkin tak diisytiharkan saja. Kita kena belajar hidup dengan virus COVID-19 ini. Dan kita berhidup bersama-sama dengan virus ini, bukan lagi berlawan, tapi saya dah kata kita berkawan. Kalau nak berkawan, kita mesti lebih kuat daripada kawan kita ni. Kalau tidak, nanti kawan kita tu bully kita. Pakcik COVID ni bully kita. Jadi nak mengelakkan pakcik COVID bully kita, 5 perkara tadi saya dah jelaskan supaya kita dapat mengambilnya dengan sebaik mungkin dan menghadapi cabaran-cabaran yang mendatang yang mungkin lebih mencabar daripada ini. Ramai orang dengar bahawa membayangkan, ramai orang membayangkan dalam masa-masa ke depan ini akan lega. Itu yang kita harapkan. Tapi kita tak tahu, mungkin masa yang ke depan ini lebih sempit lagi. Kalau sekarang ni pun dah sempit, kalau disempitkan lagi takut kita jam terus. Kita tak mampu lagi nak menahan tanggungan hempitan yang berlaku ini. Namun kalau kita usaha kepada 5 perkara tadi, saya percaya makin terhimpit kita akan makin luas. Kita akan rasa makin luasnya, makin dihimpit lagi masa makin luas lagi. Apatah lagi kalau diluaskan, kita akan rasa benar-benar seluas-luasnya. Malah kita akan dapat menikmati perkara-perkara yang bakal kita lalui nanti ini dengan lebih manfaat yang besar. Bukan sebelum macam dulu. Sikit lagi masjid dah nak buka. Jadi maknanya kita dapat merahkan masjid. Sikit lagi banyak kuliah nak dibuat. Kita akan ada ruang dan peluang untuk mengambil iktibar. Sikit lagi banyak kelas Quran. Hari ini kelas Quran duk baca dekat atas talian. Sikit lagi nak berhadapan. Duk talaki dengan guru face to face. Ada kekuatan tak tu? Dan sikit lagi nak pergi ke sekolah anak-anak remaja ini. Sekarang ni PDPR kat rumah je. Sebab tu kita kena kuatkan lagi kan. Maknanya kalau dibukakan, diangkat kesempitan, diberikan keluasan, kita akan ambil manfaat yang sebaik mungkin. Sebaliknya kalau disempitkan lagi pun, kita akan rasa keluasannya. Sebab apa? Sebab kita dah bersedia menghadapi segala bentuk kemungkinan yang bakal kita hadapi. Kita bukan leka, kita bukannya lara dengan apa yang tidak sepatutnya kita buat. Jadi insya-Allah saya rasa sekadar itu perkongsian, dan kalau adalah sesiapa yang mungkin mendengar rakaman ini, mendengar sekarang live, nak bertanyakan soalan dan sebagainya, mungkin boleh ajukan, buka mic ataupun mungkin buka mic sebagainya. Kalau ada kesempatan saya jawab, kalau tak ada mungkin kita akan jawab pada masa-masa yang lain. Ada tak siapa nak tanya ke kat sini? Ada nak tanya? Assalamualaikum Dr. Cik Razali, okey. Kalau sekarang ada anak untuk menghadapi korupsi ni. Okey, Cik Razali, ada ciming, saya tak dengar. Suaranya ciming. Okey, baik. Sekarang ada anak yang akan menghadapi korupsi dan dia pun dah ambil vaksin lah yang pertama. Cuma daripada segi sudut pengambilan makanan tambahan untuk jasad, boleh tak bagi secara agak terperinci
makanannya makan apa tadi dari senaraikan cuma cara pemakanan atau macam mana nak mengambilnya? Okey, faham. Cik Razli tanya, mungkin kalau bagi siapa yang tak dengar, anaknya akan menghadapi peperiksaan SPM, okey, maknanya satu peperiksaan yang besar lah. Okey, jadi saya kata di samping benda-benda lain tadi, saya ada sentuhkan 5 tadi lah bahan-bahan yang diambil. Okey, mengikut pandangan saya. Okey, mengikut pandangan saya melalui pendekatan rawatan alim Melayu, bagaimanakah cara nak ambil makanan itu supaya dapat manfaat yang optimum. Okey, bukan cara yang paling betul. Okey, cara yang saya katakan mengikut pandangan kajian yang kami buat, observasi yang kami buat, penelitian yang kami buat bahawa 5 makanan tadi kalau nak dapatkan optimasi je boleh bantu, boleh diambil dengan kita dah asar. Sekejap tak apa, saya jawab secara ringkas. Okay, saya beri ringkas apa. Pertama ialah zaitun kalau boleh nak ambilnya sebelum tidur. Sebelum tidur ambil sedikit zaitun. Okay? Zaitun itu salah satu cara ni lah. Okay, zaitun kalau minyak extra virgin tu, Evo tu, okay, boleh ambil sesudu makan, okay, sebelum tidur. Okay. Sebab apa? Minyak zaitun dia zat. Zat ni nak guna terus. Zat tak perlu diproses. Okay. Jadi maknanya sebelum tidur. Okay. Madu nak ambil pada waktu pagi. Nak ambil waktu pagi. Ambil apa ni dalam 5 mil pun sudah ada madu lebah asli pagi. Ambil 2 cara. Satu nak ambil terus. Nombor 2 boleh bancur dalam air. Godak dan minum airnya pun boleh. Itu pada waktu pagi. Maknanya pada pagi ni mungkin kalau ikutkan secara spesifiknya ialah saya suka untuk menyarankan orang ambil madu ni pada waktu duha. Kan? Madu duha ni maknanya selepas isyraq tu sampai sebelum zuhur. In between tu ambil lah. Okay? 5 mil madu lebah asli. Itu yang terbaik. Okay? Sekalipun ambil waktu lain pun boleh dapat manfaat. Tapi saya kata optimasi dari segi kaedah pengambilan dia. Okey, lepas tu kurma ambil pada waktu tengah hari. Okey, dengan bahasa lain ialah kalau bahasa saya gunakanlah ingat zaitun ambil sebelum tidur. Maknanya selepas isyak. Okey, sebelum tidur. Okey, bila ambil apa cerita tentang madu lebah asli, ingat madu lebah asli, ingat duha. Bila ambil kurma ataupun serat ataupun kismis, ambil waktu zuhur. Okey, zuhur maknanya zuhur sampai ke asar lah kan. Okey, apabila ingat mineral D5 boleh ambil pada waktu asar. Ingat D5, ingat asar. Ingat garam bukit rosak tu pun boleh ambil. Tapi cuma kalau bulan bukit saya kali ambil pagi. Kita kan tapi itu kalau D5 saya kali ambil petang. Okey. Okey, habatus sauda. Okey, habatus sauda ni kalau boleh boleh diambil serentak dengan zaitun sebelum tidur. Okay. Cuma kita tengok proporsi kita tengok jenis habatus sauda. Ada yang habatus sauda oil. Ada orang suka ambil habatus sauda tu gigit terus pun ada juga. Ada juga yang ambil yang kita panggil high density, yang ekstraknya. Itu pun ekstrak dalam bentuk liquid. Itu pun ada juga. Jadi cuma yang itu yang berbeza, mungkin dos saja yang berbeza. Okay. Jadi itu lebih kurang lah kalau nak ambil dari segi sudut manfaatnya suplemen harian dalam bentuk yang saya boleh katakan sebagai superfood lah, makanan yang terpilih. Saya tak suka nak sebut makanan sunnah sebab dari segi sebutan itu kadang-kadangnya ada juga kekurangan dia, sebab saya lebih suka lah makanan universal food ataupun superfood kita panggil. Okay? Jadi insyaAllah itu mungkin pada panduan betul. Okey, jadi pada semua lah kalau yang mungkin masih tanya lagi, sebenarnya kita pasal yang ini ni, kita pasal nak ambil macam mana, nak buat macam mana tu, ada dalam kuliah-kuliah mingguan yang sedang saya jalankan sekarang ni setiap hari Ahad. Okey, setiap hari Ahad tu ada kuliah saya tentang apa itu pukul 10.30 pagi. Mungkin kalau ikuti kuliah-kuliah itu ataupun pergi kepada di Facebook Akademi Tafiz Medik, @medik tu anda boleh dapat, ataupun anda pergi kepada YouTube channel saya Nur Syah Mustafa. Okey, mungkin anda akan jumpa juga bahan-bahan yang saya spesifik macam tadi. Okey, macam Cik Razali tanya tadi begitu. Okey. Okey, so jadi yang lain-lain yang mungkin soalan tu tak dapat diajukan, insya-Allah kalau anda ada soalan, anda boleh type soalan tu di grup Sihat Secara Alami. Dan insya-Allah saya ada masa saya akan ulas, ataupun kalau soalan-soalan bersifat peribadi, okey, spesifik, anda boleh tarik Telegram kan terus ke pesan saya. Jadi saya mohon untuk anda Telegram lah, jangan, sebab saya tak suka sangat menjawab WhatsApp. Okey, saya suka lebih menjawab Telegram sebab Telegram saya lebih convenient, saya lebih selesa dengan Telegram. Okey. Jadi maknanya kalau siapa-siapa nak tanya tu mungkin boleh tanya di Telegram, sama ada secara personal kalau benda tu bersifat peribadi, dan kalau anda
kalau perkara itu ataupun kalau perkara itu berkaitan dengan benda yang umum, boleh tanya di grup Sihat Secara Alami. Jadi alhamdulillah kita dah sampai ke penghujungnya. Mohon maaf kalau ada salah dan silap kata salah bahasa. Kalau jugalah apa yang anda harapkan daripada sesi sembang santai pada petang ini tidak tercapai hajat anda, maka saya mohon maaf banyak-banyak dan saya hanya berkongsi beberapa perkara secara umum supaya kita dapat sedikit panduan untuk bergerak. Okey, dan sehingga kali ini pun bagi saya stand saya sama saja daripada dulu. Okey, saya serahkan kepada anda untuk membuat keputusan sama ada menerima vaksin sebagai salah satu cara untuk menghadapi wabak COVID-19 untuk dijadikan sebagai salah satu cara daripada cara yang kita nak menghadapi kesempitan ini, ataupun mungkin sebahagian anda menolaknya juga dan mempunyai alternatif lain yang mungkin anda telah ketahui atau pelajari dan melaksanakannya. Namun begitu, dari segi soal gaya hidup, apa yang kita bicarakan petang ini tidak keterkecualikan untuk semua. Dia adalah menjadi satu keperluan untuk saya, anda yang mendengar ini ataupun yang menonton rakaman ini pada selepas ini, juga menjadi satu keperluan. Jadi bagi saya kita duduk atas stand ini untuk terus bergerak ke hadapan dan tidak ada perbezaan apa-apa pun di kalangan kita bagi siapa yang menerima vaksin ataupun menolak vaksin, tidak mengambil vaksin. Bagi saya mungkin tidak menolak, mungkin sebagai mereka tidak mengambilnya buat ketika ini atau waktu tertentu, maka kita masih lagi dalam satu persaudaraan yang kukuh yang tidak ada satu pun boleh menyalahkan antara satu sama lain. Jadi kita hormati keputusan dan pandangan masing-masing itu. Namun begitu dalam apa yang saya bicarakan pada petang ini dan mungkin sebelum ini soal gaya hidup dah satu keperluan yang besar yang perlu kita sempurnakan. Jadi kita berusaha bersama-sama dalam benda yang mungkin tidak ada perbezaan antara kita, tapi yang berbeza itu kita raikan untuk keadaan dan semasanya. Supaya kita dapat bersama-sama membina, sebab cita-cita kita, usaha kita adalah apa? Untuk kita kekal bersaudara kat sini dan kita kekal bersaudara di non akhirat sana. Kalau boleh kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan redha Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya kita berjiran bukan sekat dunia dan berkawan bukan sekat dunia, malah berkawan juga di non akhirat sana. Di mana? Di kampung asal kita. Apa kampung asal kita? Syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat datang kita, tempat asal kita, nak balik kampung asal kita, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi itu saja dari saya pada petang ini. Yang mana yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk pun datang daripada Allah, tapi adalah kelemahan kejahilan saya, semua ampun dan maaf. Semoga nanti kita dapat berjumpa lagi pada sesi yang akan datang, siri-siri yang akan datang dengan pengisian yang lebih baik, pengetahuan yang lebih mendalam dan manfaat yang lebih besar, insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tangguhkan majlis kita pada petang ini dengan tasbih kita. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.